Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat bersiaran secara langsung dengan program kita iaitu Bicara Buku ataupun Iqra' bagi siri yang ke-7. Dan malam ni bersempena dengan bulan kemerdekaan, kita akan recap ataupun membawa tuan-tuan, puan-puan semua, para penonton yang dirahmati Allah sekalian ke zaman dahulu kala, iaitu bersama kita menelusuri sejarah Kesultanan Melayu Melaka dan Daulah Uthmaniyah. InsyaAllah pada hari ini buku yang kita akan bicarakan adalah menjejak hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melaka yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Hasanuddin Yusof yang berasal daripada Langkap Perak. Dan saya kira Ustaz telah masuk ke? Tim studio boleh masukkan Ustaz kalau dah masuk. Sementara kita menunggu Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah sebentar lagi beliau akan masuk. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, program kita pada malam ni akan membicarakan buku Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melaka, yang mana kalau boleh saya sebutkan sedikit latar belakang penulis kita pada malam ni. Beliau adalah Ustaz Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Yusof yang merupakan anak kelahiran daripada Langkap Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sri Langkap dan Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah Ipoh Perak, dan beliau merupakan kelulusan ijazah sarjana muda Undang-Undang dan Syariah dan ijazah sarjana pentadbiran Undang-Undang Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan beliau berpengalaman dalam bidang guaman syar'i dan pernah menjadi pegawai syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan sekarang ini beliau telah pun meletakkan jawatan, dan jawatan terakhir beliau di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merupakan pegawai penyelidik bagi Ketua Hakim Syar'i Negeri Melaka, dan sekarang ini merupakan pengasas kepada Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam, dan sekarang juga sedang menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita ditaja oleh legasi Fazrul Karnain, salah seorang ahli jemaah syarikat, salah seorang ahli jemaah tetap masjid kita, yang mana menyediakan perkhidmatan reka grafik bagi sesiapa sahaja yang mahu sajalah. Jadi tuan-tuan kalau nak buat poster, tuan-tuan yang nak buat kad kahwin dan sebagainya, tuan-tuan boleh hubungi legasi Fazrul Karnain ini untuk mendapatkan khidmat reka grafik beliau, insya-Allah. Baik, sebelum kita masih menunggu sebentar lagi Ustaz akan masuk kejap lagi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat sikit. Tak apa, tak mengapa. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya perkenalkan Ustaz Hasanuddin Muhammad Yusof. Sekali lagi saya perkenalkan, iaitu penulis buku bagi Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melayu Melaka ini. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz, iaitu, baik Ustaz, saya nak terus pada soalan pertama. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Boleh, insyaAllah. Okey, Ustaz, sebenarnya Ustaz, bila saya tengok tajuk Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melaka ni, saya terfikir
sebenarnya wujudkah hubungan di antara Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melayu Melaka ini. Jadi bila saya terbaca tajuk ini, saya sangat tertarik dengan tajuk tersebut. Cuma saya terfikir, apakah yang membuatkan Ustaz terinspirasi untuk menulis buku yang kita bicarakan pada malam ini, dan mengapa tajuk buku ini dipilih. Jadi saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan pertama saya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi menjemput saya untuk program pada malam ini. Okey, bagi menjawab soalan itu, yang pertamanya, kenapa inspirasi saya menulis buku ini? Saya memang telah lamalah membuat pengkajian tentang alam Melayu ini. Malah saya telah menubuhkan sebuah institusi penyelidikan yang saya namakan sebagai Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Memang telah bertahun-tahun banyak membuat pengkajian, khusus membuat pengkajian tentang sejarah dan ketamadunan di alam Melayu ini. Suara tak berapa jelas ya? Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudiannya, apabila saya membuat pengkajian ini, ada banyak sudut lah yang saya melihat. Antaranya yang pentingnya adalah tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Bila kita mengkaji tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka ni, memang kita kena pentingkan sumber. Bila kita membahaskan tentang sejarah ni, memang sumber lah yang paling penting. Dan bila saya mengkaji tentang Kesultanan Melayu Melaka ni, selain daripada sumber tempatan, sebagai contoh tulisan Tun Sri Lanang dan sebagainya, kita juga penting merujuk sejarah daripada Portugis. Sebab Portugis ini dia ketika berperang dengan Melaka pada 1511 itu, mereka ada mencatatkan peristiwa yang berlaku. Antara yang dicatatkan oleh Portugis adalah ketika Portugis berperang dengan Melaka, mereka melihat ada ramai tentera Turki Uthmaniyah yang siap berbaju besi. Maknanya dalam gerombolan tentera Melaka tu, dalam angkatan tentera Melaka tu, adanya orang-orang Turki Uthmaniyah yang lengkap berbaju besi. Ini pencatatan dari Portugis. Boleh merujuk dalam buku saya lah. Daripada sumber saya ada membuat nota kakinya. Kemudiannya ada juga penulis Turki. Ada beberapa orang penulis Turki, antaranya Zafir Ozkan. Dia menulis pada tahun 1471 Kesultanan Melayu Melaka dan Daulah Uthmaniyah telah menjalinkan hubungan perdagangan. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengahwinkan anak perempuannya dengan putera Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka pada zaman itu, yang namanya Alauddin Riayat Shah, yang kemudian menjadi Sultan Melaka yang ke-7. Ini pencatatan dari penulis Turki. Kemudian ada lagi seorang penulis Turki menulis tentang sejarah sepak takraw. Dia juga menulis perkara yang sama, bahawa telah wujud hubungan antara kerajaan Daulah Uthmaniyah dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Dan kemudiannya seorang ilmuwan dari Iraq yang namanya Dr. Iman Abbas. Dia telah membuat dalam tesis PhD-nya tentang Sultan Abdul Hamid. Dia buat tesis PhD tentang Sultan Abdul Hamid, Sultan Daulah Uthmaniyah abad ke-19. Dia menulis dalam tesisnya bahawa
Kesultanan Melayu Melaka ini pernah bernaung di bawah Daulah Osmaniyah di zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni sezaman dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Maknanya Sultan Mansur Shah, dia menulis bahawa Sultan Mansur Shah telah bernaung di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada zaman itu juga Sultan Mansur Shah ini begitu dia menghormati Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga kan apabila dia nak berurusan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, dia membuang gelaran Sultan, hanya memakai gelaran Pasha, maknanya gelaran sama taraf dengan gelaran para menteri ataupun bangsawan Uthmaniyah. Jika dia berurusan dengan Daulah Uthmaniyah, dia tidak memakai Sultan Mansur Shah tetapi memakai gelaran nama Mansur Pasha. Ini ditulis oleh Dr. Iman Abbas daripada Iraq dalam tesis PhD-nya. Dan bila kita menjejak, adakah munasabah, ada hubungan antara Melaka dan Turki Uthmaniyah? Sebenarnya sangat munasabah. Malah kalau dikatakan tidak ada hubungan, itulah yang tidak munasabah. Sebab apa? Sebab hubungan antara dunia Turki dengan dunia Melayu ni telah lama. Dunia alam Melayu dengan dunia Turki ni hubungannya telah lama. Seorang pengkaji barat mengkaji tentang pelayaran dan perkapalan Melayu, Kevin Reilly, dia punya nama dia. Dia tulis apa? Orang Melayu lah yang mengajar ilmu pelayaran kepada bangsa-bangsa besar yang berlayar pada zaman itu, pada zaman dulu lah. Dia mengajar berlayar pada bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Parsi, bangsa India dan bangsa Cina. Sebab apa? Sebab alam Melayu ni memang penduduknya duduk di kawasan pulau-pulau. Dan sebab apa alam Melayu ni sangat penting kepada dunia luar. Kita tengok alam Melayu ni, maknanya saya sebut alam Melayu ni, maknanya di Indonesia istilahnya disebut sebagai Nusantara, tetapi di Malaysia ni kita lebih menggunakan istilah alam Melayu. Alam Melayu ni adalah kita katakan daripada selatan Myanmar, selatan Thailand, selatan Filipina, kemudian Indonesia, Brunei. Ini kita namakan sebagai alam Melayu, termasuk Malaysia lah. Ini dikatakan sebagai alam Melayu, di mana dihuni oleh bangsa besar Melayu, rumpun Melayu, Bajau, Bugis, Aceh dan sebagainya. Orang Jawa ini termasuk dalam rumpun Melayu. Dan sebab apa alam Melayu ini sangat penting kepada dunia luar? Sebabnya dari atas faktor geografi. Yang pertamanya, dia terletak di kawasan Khatulistiwa. Apabila dia terletak di kawasan Khatulistiwa ni, alam Melayu ni sangat subur. Yang pertamanya, suburnya daripada segi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, herba-herba, rempah, ratus, ini sangat subur dekat sini, sangat banyak. Dan alam Melayu ni lah, terutamanya di Maluku, dia menjadi sebagai tempat penanaman rempah yang sangat utama. Rempah pada zaman itu adalah komoditi yang sangat berharga, sangat mahal, umpama petroleum. Kalau kita nak bandingkan dengan hari ini, dia umpama petroleum lah. Dan rempah ini memang daripada dulu lagi dia sangat penting. Digunakan sebagai ubat, digunakan sebagai pengawet makanan, digunakan untuk penyedap makanan, yang paling penting sebagai ubat lah. Dengan sebab itulah memang kalau berlakunya perang, dua pihak pada zaman dulu berlaku punya perang, sebuah pihak ada stok rempah, sebuah pihak lagi tidak ada stok rempah. Pihak yang ada stok rempah tu dia ada kelebihan untuk menang. Sebab apa? Dia ada ubat dan dia ada pengawet makanan. Yang ini sangat penting. Sebab itu rempah ni dia sangat mahal. Dan dengan sebab mahalnya rempah, alam Melayu ni pengeluar rempah, dengan sebab itu dia menjadi tumpuan. Dia jadi sangat penting kepada dunia luar lah. Maknanya sebelum Islam lagi, alam Melayu ni sangat penting pada dunia luar dengan sebab kesuburan dengan rempahnya itu, termasuk pada bangsa Turki. Selain daripada rempah, dia juga kaya dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Dia juga sangat kaya, alam Melayu ni sangat kaya dengan hasil mahsul
galian seperti emas, perak, timah dan sebagainya. Maknanya alam Melayu ni di atas pun subur, di bawah pun banyak galian. Maknanya Allah mengurniakan kekayaan yang luar biasa kepada alam Melayu ni. Sebab inilah, atas faktor itulah alam Melayu ni sangat penting dari segi ekonomi, dari segi perdagangan, sangat penting. Ini tidak mengejutkan. Sebab itulah Ibnu Battutah ketika seorang pelayar ulung Islam, dia telah menulis dalam pencatatan yang dinamakan sebagai Rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ni berasal daripada Maghribi, dari Tanjir di Maghribi. Dia telah berlayar hampir 2/3 tempat pelabuhan yang ada di dunia. Maknanya tempat-tempat yang berada di pesisir laut ni, 2/3 dunia ni telah dijejak oleh Ibnu Battutah. Daripada Maghribi, dia pusing mengelilingi benua Afrika hingga masuk ke Laut Merah, kemudian masuk ke Laut Arab, masuk ke Laut Hindi, kemudian masuk ke Selat Melaka. Apabila Ibnu Battutah masuk ke Selat Melaka, pertamanya dia pergi ke kerajaan Islam, antara kerajaan awal Islam di alam Melayu, kerajaan Samudra Pasai yang terletak di utara Aceh. Kemudian dia meneruskan perjalanannya, dia sampai ke sebuah kerajaan yang nama kerajaannya itu adalah kerajaan Kailukari. Dia sampai di sebuah tempat, nama tempat itu adalah Kailukari. Kalau mengikut pengkajian daripada ahli akademik lah, sangat ramai. Antaranya Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Dia menerangkan bahawa tempat Kailukari ni adalah Kuala Krai di Kelantan. Apabila dia sampai di Kailukari, dia telah menemu pemerintah di Kailukari ini, seorang perempuan yang namanya Urduja. Urduja ini Ibnu Battutah menulis, dia ini memang fasih berbahasa Turki. Bermaknanya kalau Urduja itu fasih berbahasa Turki, dia orang Kelantan, macam mana dia boleh fasih berbahasa Turki? Sudah tentulah ada hubungan antara dunia Turki dan dunia alam Melayu ni. Sebab apa? Alam Melayu ni sangat penting dari segi ekonominya, sangat penting. Dia kaya dengan emas, kaya dengan perak, kaya dengan timah, kaya dengan rempah ratus dan kaya dengan herba. Kalaulah pertengahan Ibnu Battutah sampai ke alam Melayu, pertengahan abad ke-14, sekitar 1360 lebih dia sampai ke alam Melayu. Kalau masa itu pun telah ada hubungan antara alam Melayu dengan dunia Turki, apatah lagi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang 100 tahun lamanya selepas itu. Dengan itu sangat munasabah adanya hubungan antara alam Melayu dan juga dunia Turki, termasuk Kesultanan Melayu Melaka dan Daulah Osmaniyah. Tambahan pula pada zaman itu, pada pertengahan abad ke-15, sekitar 1450 ke 1500 ini, kerajaan yang paling gemilang di barat adalah Daulah Osmaniyah, manakala kerajaan yang paling kaya di timur adalah Kesultanan Melayu Melaka. Tambahan pula kedua-dua kerajaan ini adalah Islam. Kerajaan Islam berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Dengan maka dengan sebab itu lebih eratlah faktor untuk adanya hubungan itu lebih eratlah. Betul? Setakat itulah yang saya nak terangkan untuk soalan yang pertama ni. Okey. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapan tersebut. Tapi memang sebenarnya menarik tuan-tuan perempuan Sebab kalau kita lihat apa penerangan Ustaz tu, memang pada mula saya pun sendiri seperti betul ke ada hubungan ni antara Daulah Osmaniyah dengan Kesultanan Melaka ni, sebab kat sekolah dulu pun tak ada belajar berkaitan perkara tersebut. Tapi bila baca buku yang Ustaz tulis ni, memang subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, memang kita dapat lihat sebenarnya kemungkinan besar itu memang ada, dan memang ada hubungan antara hubungan Daulah Osmaniyah
dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Malah ke-8 tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ke-8 sultan Melaka itu sebenarnya memang sezaman dengan Daulah Uthmaniyah, yang mana tuan-tuan boleh lihat dalam buku inilah. Baiklah Ustaz, saya terus pada soalan kedua. Dalam banyak-banyak bab yang Ustaz tulis dalam buku ni, Ustaz rasalah apa bab yang paling Ustaz minat, paling yang mencabar bagi diri Ustaz, yang boleh Ustaz kongsikan kepada kita semua lah. Kalau tanya pada saya suka bab berkaitan dengan hubungan antara Sultan Melaka dan Sultan Uthmaniyah ni. Jadi kita kenal siapa Sultan Uthmaniyah yang sezaman dengan Sultan Melaka dan begitu juga yang sebaliknya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi pada kita semua apa bab yang paling Ustaz minati dan mungkin paling mencabarlah yang membuatkan Ustaz tulis buku tersebut. Falyatafaddal mashkura. Kalau mengikut kalau nak dikatakan apa yang orang minat, itu saya tak boleh nak jawablah, terpulang kepada masing-masing, kepada para pembaca lah. Tapi apa cabaran nak membuat buku ini, yang pertamanya yang antaranya adalah saya nak mengkaji hubungan apa kepentingan Melaka pada Uthmaniyah yang berada pada bab 4, dan juga hubungan bab ke-7 juga, utusan Melaka ke Istanbul, dan juga bab 8 hubungan Sultan Melaka dan Sultan Uthmaniyah. Sebab ini adalah kita katakan sebagai highlight dalam buku ni lah, isi yang paling penting yang menceritakan dia punya tajuknya, tiga bab ni yang pentingnya. Dengan sebab itulah saya nak buat buku ni, sehingga saya ke Istanbul. Saya ke Istanbul agak lama lah, hampir sebulan di Istanbul. Saya khusus untuk mengkaji tentang hubungan antara alam Melayu dan Uthmaniyah, terutamanya hubungan Kesultanan Melaka dan Daulah Uthmaniyah. Saya jumpa beberapa ilmuwan, termasuk kalau tengok di buku saya ni di depan, seorang pensyarah, seorang profesor yang pakar tentang sejarah Uthmaniyah, Profesor Dr. Mehmet Maksudoglu. Saya jumpa dia di Universiti Marmara, bertanyakan tentang, betul lah tu. Dan memang dia mengesahkan, saya bentangkan apa sumber yang saya ada, saya bentangkan pada dia, saya buat presentation pada dia, dan dia memang mengesahkan, memang ada hubungan antara Melaka dan Uthmaniyah. Atas sebab itulah saya berani untuk menulis buku ini, dan alhamdulillah setakat ini belum dihujah lagi lah. Buku ini belum dihujah lagi sebab sumber dia sangat kuat. Antara kuatnya adalah pencatatan dari Portugis itu. Apabila Portugis melihat dalam tentera Melaka adanya tentera Uthmaniyah yang lengkap berbaju besi, itu antara sumber yang sangat kuat. Selain daripada penulis Turki yang menulis bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengahwinkan anaknya dengan Sultan Mansur Shah. Di samping buku hubungan Melaka dan Uthmaniyah, saya juga pergi ke Turki itu, saya tulis tentang buku Sultan Muhammad Al-Fatih. Buku ni lengkap, ada gambar, ada peta dan sebagainya lah. Ada surat Sultan Muhammad Al-Fatih. Daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, dia lahir sehingga dia masih usia kecilnya, usia dewasa, zaman pertabalan dia, zaman pemerintahan dia. Kemudian dalam zaman pemerintahan tu, apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, apa perjuangannya, bagaimana sistem perundangan zaman dia, bagaimana sistem kehakiman zaman dia, bagaimana sains dan teknologi di zaman dia, semuanya, dan pelbagailah semuanya tentang Sultan Muhammad Al-Fatih saya rangkumkan dalam buku ini, termasuk saya sentuh juga hubungan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Kesultanan Melayu Melaka. Itulah Ustaz yang menjadi cabaran yang agak besar, itulah nak mengesahkan hubungan antara Melaka dan Uthmaniyah yang saya highlightkan itulah dalam tajuk, dalam bab 4
dalam bab 2, bab 4, bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10. Ini semuanya berkaitan antara Melaka dan Uthmaniyah. Itu memang agak mencabarlah sebab nak dapat sumbernya sangat susah. Kalau hubungan Cina dengan kerajaan Ming dengan Melaka mudah. Kalau hubungan Uthmaniyah dengan Mamluk mudah, banyak. Tapi Uthmaniyah dengan Melaka ni memang susah. Kan? Pertama dari segi faktor geografinya memang jauh lah. Tetapi memang kalau kita fikirkan memang sangat tidak munasabah kalau tidak ada hubungan antara Turki Uthmaniyah dengan Melaka, sebab dua kerajaan ini dua kerajaan yang sangat kaya pada zaman itu. Hebat dia. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapan tu. Antara yang menarik minat saya juga bila baca buku ni Ustaz adalah bab ketujuh, utusan Melaka ke Istanbul. Bab ni kalau tuan-tuan baca ada menyatakan bahawa utusan Melaka, Kesultanan Melaka ke Daulat Uthmaniyah adalah Hang Tuah. Yang menceritakan Hang Tuah sebagai utusan Sultan Melaka pada ketika itu bertemu dengan Sultan Uthmaniyah. Persoalan yang saya nak ajukan pada Ustaz, sebab bila kita baca ataupun bila kita tengok pandangan orang berkaitan dengan Hang Tuah ni, ada pihak yang menyatakan bahawa Hang Tuah ni sebenarnya tak wujud pun. Hanya rekaan orang-orang dahulu kala. Jadi persoalannya bagaimanakah Ustaz nak menyangkal dakwaan ini dan sejauh mana autentiknya hikayat Hang Tuah yang Ustaz bawakan dalam buku tersebut. Okey, yang pertama penceritaan tentang Hang Tuah ini, kalau penceritaan tentang Hang Tuah ke Istanbul itu memang semata-mata ada dalam hikayat Hang Tuah. Tapi penceritaan sumber sejarah Hang Tuah ini bukan sekadar ada dalam hikayat Hang Tuah. Dia ada juga dalam sumber-sumber yang lain. Dia ada dalam Sulalatus Salatin ada, dalam Tufat An-Nafis ada, dalam sumber sejarah di Jawa ada, negara Kertagama, kalau tidak silap saya, ada tentang Hang Tuah. Itu yang pertamanya. Maknanya kewujudan Hang Tuah tu bukan sahaja ada pada hikayat Hang Tuah, malah sumber-sumber yang lain juga ada tentang Hang Tuah. Malah ada Syekh Syekh Wan Ali Dagang menulis, dia telah menulis dalam tentang kedatangan Hang Tuah ke Patani. Itu maknanya sumber tentang Hang Tuah ini bukan sekadar hikayat Hang Tuah, dia ada sumber-sumber lain. Itu yang pertamanya. Yang nombor duanya, saya alhamdulillah Allah telah memberi peluang pada saya dalam buat pengkajian ni. Saya dah pergi banyak tempat lah, daripada selatan Myanmar, selatan Thailand, selatan Filipina, sehingga ke hampir 80% tempat-tempat di Indonesia, termasuk di Brunei juga saya dah pergi. Dan sejarah tentang Hang Tuah ni boleh kita katakan sudah mencapai tahap mutawatir lah. Sebagai contoh, saya ke Patani ada telaga Hang Tuah. Bukan ada satu, tapi ada dua. Maknanya orang Patani mengesahkan, orang Patani mengiktiraf bahawa ini telaga Hang Tuah. Siapa Hang Tuah ni? Hang Tuah adalah pahlawan ataupun utusan Kesultanan Melayu Melaka. Itu yang pertama. Saya pergi ke Pulau Batam. Saya pergi ke saya pergi ke Pulau Bintan. Di Pulau Bintan itu dia ada sekolah institusi pengajian tinggi Hang Tuah. Dinamakan institusi itu sebagai Hang Tuah. Ada sampai sekarang institusi pendidikan tinggi, sekolah pendidikan tinggi lah Hang Tuah. Saya pergi ke Pekanbaru di Riau, ada jalan Hang Tuah. Saya pergi ke Surabaya, saya jumpa jalan Hang Tuah. Saya jumpa yayasan Hang Tuah. Saya jumpa sekolah sangat banyak, sekolah SD, sekolah dasar, maknanya sekolah rendah Hang Tuah. Tadika Hang Tuah, malah ada universiti Hang Tuah.
Di Malaysia ni Hang Tuah tu tokoh Malaysia tapi tak ada Universiti Hang Tuah, tidak ada. Di Surabaya ada, saya dah pergi dah. Ustaz boleh menggoogle di internet Universitas Hang Tuah Surabaya, ada, sampai sekarang ada. Malah diangkat Hang Tuah tu seolah-olah dia tokoh penting bagi Indonesia, dijadikan nama Hang Tuah tu dipakai pada institusi pengajian yang paling tinggi. Pakai untuk nama University. Maknanya Indonesia tidak ada pertikaian. Malah Ustaz, kapal perang tentera laut Indonesia, antara kapal perang tentera laut Indonesia ada dinamakan sebagai kapal Hang Tuah. Kemudian saya pergi ke Sulawesi, di Makassar ada sekolah Hang Tuah, sekolah rendah atau sekolah menengah, saya dah tak ingat, tapi sekolah lah, sekolah Hang Tuah. Menjadikan bahawa Hang Tuah ni memang mutawatir. Indonesia dia tidak pertikaikannya sehingga kan dia menamakannya pada nama jalan, pada nama universiti. Bagaimana kita nak sanggah? Kalau mitos, sesuatu yang mitos itu, dia takkan dinamakan pada banyak tempat, pada universiti. Itu yang paling penting sekali. Adakah Indonesia sanggup menamakan tokoh mitos pada institusi pengajian dia yang tinggi? Contoh, Universiti Sang Kelembai. Berani tak ahli akademik nak bubuh nama Sang Kelembai pada sebuah institusi yang tinggi? Tapi Indonesia dia bagi nama Universitas Hang Tuah, ada di Surabaya. Saya dah sampai ni. Jalan Hang Tuah ada di Surabaya, ada di Pekanbaru. Saya jumpa saja jalan, tengok ada jalan Hang Tuah. Kalau kita tak berjalan ni, kalau kita buat pengajian, kita takkan tahu benda-benda ni. Tapi kalau kita buat pengajian, kita menjejak, memang kita akan tahulah. Dengan sebab itu, kalau kata Hang Tuah ni mitos, susah. Orang yang saya cakap mitos itu sebab dia tak pergi menjejak begini. Kalau dia menjejak, tak berjalan, dia jumpa tak berjalan, dia akan tahu bahawa Hang Tuah bukan mitos. Kerana nama dia sangat masyhur, malah dia boleh dikatakan sebagai nama dia tu telah sampai tahap mutawatir lah kalau di alam Melayu ni. Bolehlah saya guna istilah tu Ustaz mutawatir. Baik Ustaz. Sebenarnya saya pun menarik perkongsian Ustaz. Saya pun baru dengar rupa-rupanya di Indonesia ada yang menggunakan institusi yang menggunakan nama Hang Tuah, jalan. Saya kira benda ni memang tidak, betul lah kata Ustaz, tak mungkin. Kalau orang tu tak wujud, tak mungkinlah nama beliau tu digunakan secara meluas di Indonesia, di Patani dan sebagainya Ustaz kan. Okey, baik Ustaz. Okey, itu soalan ketiga lah. Soalan yang keempat Ustaz. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511. Di manakah, kalau tadi Ustaz cerita bahawa ada ilustrasi daripada Portugis yang menggambarkan ada seorang berserban merah kan, yang ni saya rasa Ustaz. Mungkin tim studio boleh besarkan sikit. Kalau boleh tengok, tuan-tuan tengok di bawah itu. Di bawah itu ada apa? Ada seorang pahlawan Islam ataupun tentera Islam yang berserban merah, berserban dengan kopiah merah di situlah kan, di bawah tu kan. Jadi mana kata bukti bahawa Daulat Osmaniyah ini berada dalam peperangan di antara Portugis pada 1511 tu ada. Tapi mungkin Ustaz boleh kupas sikit, adakah benar-benar Daulat Osmaniyah pada ketika itu menghantar rombongan tentera untuk memberi bantuan kepada Sultan Melaka menewaskan ataupun berperang dengan Portugis ketika mana kejatuhan Melaka pada tahun 1511. Tafadhal Ustaz. Okey Ustaz Pertamanya, kenapa Melaka ni penting bagi Osmaniyah? Yang itulah antara yang utamanya sebab Melaka ni adalah pengeluar rempah, dan rempah masa itu sangat penting. Dalam buku ni saya ada tulis, saya jejak ke hospital Sultan Bayezid II, anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahan-bahan ubat-ubat utama dia semua rempah-rempah. Boleh kata 90% lah, semua rempah-rempah. Ustaz boleh tengoklah, saya ada dalam ni, saya pergi hospital Sultan Bayezid II. Dan rempah-rempah itu adalah rempah alam Melayu. Cengkehnya, kayu manis, bunga lawang,
macam-macam lah. Maknanya memang zaman itu ubat-ubat utama adalah rempah, dan rempah pengeluar utamanya adalah di alam Melayu. Itu ya, tengok Ustaz tengok sebelah dia, muka surat sebelah dia tu. Muka surat itu ada muka surat sebelah ayat tu. Ya, tengok rempah-rempah tu. Itu memang saya pergi tu tengok ubat ni, memang ubat-ubatan itulah mereka mengubat demam, selesema, kalau batuk zaman itu memang menggunakan rempah-rempah yang ada di alam Melayu, dan zaman itu pusat pengumpulan rempah adalah di Melaka. Orang Maluku, orang Sulawesi, orang Jawa, rempah-rempah daripada ini, rempah-rempah dari Jawa, Sulawesi, daripada Maluku, daripada Nusa Tenggara ni, daripada Kalimantan, semuanya termasuk Sumatera dikumpulkan di Melaka. Sebab Melaka pada zaman itu adalah pelabuhan yang utama dan yang terkaya. Sebab itulah Ustaz, Portugis sendiri yang menulis bahawa Melaka ni adalah penyara negara-negara Islam. Melaka ni adalah penyara utama negara-negara Islam. Kalau kita dapat menakluk Melaka ni, kita dapat menghentikan penyara negara-negara Islam. Sebab itulah Ustaz, penaklukan Melaka ni bukan berlaku secara kebetulan, bukan. Dia sebenarnya berlaku apabila berpunca daripada penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki Konstantinopel, sebuah kota Kristian yang antara yang paling unggul lah pada zaman itu, pada abad ke-15 itu, bila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menaklukinya, orang pemimpin-pemimpin Kristian di Eropah, paus-paus ni yang berpusat di Roma, mereka memang sangat resah, sehingga kan Paus Nicholas dia meninggal dunia antaranya sebab terlalu sedih dengan penaklukan Konstantinopel 1453. Kemudiannya pada tahun 1455 naik paus baru, Paus Pius, dan dia pun mengeluarkan pengisytiharan menyuruh kerajaan-kerajaan Kristian di Eropah pada zaman itu supaya menakluki negara-negara, wilayah-wilayah Islam, terutama yang menjadi penyebab kepada kekuatan Daulah Osmaniyah. Dengan sebab itu Ustaz, kita boleh gambarkan daripada pencatatan Portugis itu, kalau kita pergi pencatatan Portugis itu daripada bait ke bait, baris ke baris, memang saya meneliti pencatatan Portugis itu. Kita akan boleh membuat kesimpulan bahawa dunia Islam pada zaman itu umpama seekor ular lah. Osmaniyah di kepala dan Melaka di ekornya. Pada zaman itu kerajaan Kristian Eropah memang mereka tidak berdaya untuk melawan dengan Osmaniyah. Osmaniyah memang teknologinya sangat hebat. Kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menyerang Konstantinopel itu, meriam yang dipakai. Alhamdulillah saya ke England, saya tengok meriam ni Ustaz, sangat besar, meriam skru itu. Memang luar biasa lah. Memang orang kerajaan Eropah dia merasakan bahawa mereka tak boleh nak lawan Osmaniyah, terus-terus melawan Osmaniyah. Apa yang mereka buat? Mereka kena menewaskan penyebab kekuatan Osmaniyah. Pada zaman itu antara penyebab kekuatan Osmaniyah adalah Kesultanan Melayu Melaka. Sebab apa? Atas sebab itulah perdagangan itu, perdagangan rempah itu, dengan sebab perdagangan rempah Melaka sangat kaya raya, sehingga dia menjadi penyara negara Islam. Ini dicatatkan oleh Portugis. Dengan sebab itulah Portugis, kerajaan orang Eropah tak mampu nak lawan seekor ular dengan menangkap kepalanya, dengan mencederakan kepalanya. Apa mereka buat? Mereka menangkap ekor. Dengan sebab itu selepas itu mereka terus berlayar ke timur, merancang untuk menakluki Kesultanan Melayu Melaka. Dan orang Melaka ni, Sultan Melaka zaman itu, Sultan Mahmud Shah, dia sudah biasa aman
sudah biasa menerima pedagang luar. Kalau kita baca percakapan dari Tomo Pires, seorang penulis Portugis dalam Sumak Oriental, dia kata Melaka, zaman kegemilangan Melaka ni, 84 bahasa asing dipertuturkan. Maknanya 84 orang asing. Orang begitu tu orang Habasyah, ada orang Turki Utsmaniyah, ada orang Venice, ada orang Eropah lah. Orang Melaka dia dah biasa melihat orang putih, mat salih. Maknanya walaupun mereka tak pernah melihat orang Portugis, tapi dia dah pernah melihat orang pedagang Eropah yang lain. Contoh macam orang Venice lah. Bermakna apabila Portugis mula-mula sampai, masa Lopes de Esquerra mula-mula sampai 1509 sebagai dia muslihatnya, dia menampakkan perisik dia sebagai pedagang. Sultan Melaka dan pedagang Melaka dia tidak syak apa-apa. Siapa yang mengapikan Sultan Melaka, yang kalau ikut catatan Portugis lah, yang menghasut Sultan Melaka adalah pedagang-pedagang Islam. Antaranya pedagang daripada India, dari Gujarat dan sebagainya. Sebab apa? Sebelum Portugis sampai ke Melaka, dia telah serang kerajaan Islam dulu, kerajaan Islam di India. Antara berlaku perang Chaul pada 1509-08, kemudian tahun berikutnya kemudian berlaku pula perang Diu. Dalam ni saya ada tulislah bagaimana perancangan kerajaan Portugis untuk menakluki Melaka itu. Dia sebelum berlakunya pada tahun 1509, pada 1509 berlaku perang Diu. Berlaku perang Diu antara Portugis dengan kerajaan Islam di India, yang mana dapat bantuan daripada Utsmaniyah. Itu jelas. Sumber daripada India, ahli akademik di India, perang Diu pada tahun sebelum berlakunya perang di Melaka 1511, berlaku dulu perang Diu. Apabila Portugis sampai di India, dia serang kerajaan Gujarat dan Calicut, yang mana kerajaan India ni didapat bantuan daripada kerajaan Utsmaniyah dan juga kerajaan Mamluk. Kemudiannya berlaku juga perang Chaul 1503, berlaku pula perang Chaul. Maknanya, dan juga itu juga 1507, minta maaf, 1507 dan bermulanya, tapi perang itu berlaku pada 1508. Berlaku perang Chaul antara kerajaan Bijapur, kerajaan Islam ni, kerajaan Gujarat di India, dan mana mereka mendapat juga bantuan Turki Utsmaniyah. Ini jelas, bantuan Turki Utsmaniyah kepada kerajaan-kerajaan India memang jelas. 1508 dan juga 1509. 1508 berlakunya perang Diu, perang Chaul. 1509 berlakunya perang Diu. Maknanya 2 tahun sebelum Portugis berperang dengan Melaka, mereka perang dulu dengan kerajaan Islam di India. Kerajaan Islam di India dapat bantuan daripada Turki Utsmaniyah. Itu jelas. Orang daripada sumber India sendiri pun sebut benda tu. Cuma sumber tempatan Melaka yang tidak ada bantuan Utsmaniyah, melainkan sumber Portugis. Ini menunjukkan bahawa Turki Utsmaniyah ni dia telah meletakkan tentera dia. Dia telah meletakkan tenteranya di kerajaan-kerajaan Islam. Dia telah meletakkan dia punya ejen-ejen dia, atau kita kata ejen-ejen dia, ataupun dia ada mungkinlah tidak ramai sebab dengan faktor yang jauh dan sebagainya. Mungkin tidak ramai, tapi dia ada meletakkan tentera-tentera. Tidak macam mana dia boleh, Portugis sampai, dia boleh dapat bantuan yang cepat. Dengan faktor geografi yang jauh, macam mana dia boleh dapat cepat? Mana bila Portugis sampai di India, perang Diu dan perang Chaul yang berlaku 2 tahun sebelum perang di Melaka itu,
telah dapat bantuan Turki Uthmaniyah. Begitu juga dengan di Melaka. Kalaulah Turki Uthmaniyah hantar bantuan kepada kerajaan Islam di India, mengapa pula mereka tak hantar bantuan ke Melaka? Sedangkan sama-sama di Asia Timur, sama-sama di bahagian timur Asia, dan jarak antara Melaka dan India tidaklah terlalu jauh. Tidaklah terlalu jauh berbanding dengan dunia Arab dan sebagainya. Dengan sebab itu benarlah apa yang ditulis oleh Portugis bahawa dalam angkatan tentera Melaka terdapatnya tentera-tentera Uthmaniyah yang berperang yang lengkap berbaju besi. Itulah dia Ustaz. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tu. Memang makna kata memang sebenarnya kerajaan Turki Uthmaniyah, Daulah Uthmaniyah ni telah membantu Kesultanan Melayu Melaka ketika mana diserang. Dan kalau tuan-tuan baca buku ni sebenarnya bukan sekadar waktu 15-11 saja, tetapi berterusan waktu kerajaan Aceh dan sebagainya. Berterusan Turki Uthmaniyah, kerajaan Daulah Uthmaniyah ni membantu untuk membebaskan semula Melaka, namun tetap tidak berjaya. Tapi apapun ala kulli hal Zat, terima kasih atas perkongsian Ustaz pada malam ni. Cuma sebagai penutup, kita pun tak sedar dah hampir sejam dah kita bersiaran secara langsung pada malam ni. Sangat seronok bila cerita, tambah-tambah kalau tuan-tuan, saya kalau akan dulu-dulu kalau baca sejarah memang mengantuk lah, tapi bila disertakan dengan ilustrasi, dengan gambar-gambar real yang ada dalam buku ni memang sangat menarik. Tuan-tuan boleh dapatkan di Penerbit Alami, boleh dapatkan boleh layari Facebook Penerbit Alami dan dapatkan buku ni. Sebenarnya buku ni ada 3 set Ustaz kan? Ada set dia lah. Ada teknologi Kesultanan Melaka dan juga ada satu penaklukan Melaka. Tuan-tuan boleh semak Facebook tersebut. Jadi Ustaz, sebagai penutup, apa nasihat Ustaz kepada pembaca dan mungkin kepada para pembaca berkaitan dengan buku ni? Falyatafaddal mashkur. Pertamanya, memang saya sangat mengalu-alukan supaya yang sudah membaca tu agar dapat mengambil iktibar, dapat ambil pedoman daripada sejarah yang sangat penting ni, dan juga mereka dapat menghayatinya. Kemudiannya di samping itu yang sudah membaca, sudah memiliki, bolehlah sebar-sebarkan, sampaikan dakwah sejarah ini kepada kawan-kawan, rakan-rakan lain yang masih belum memiliki dan masih belum membaca. Dan itulah pengharapan saya lah. Dan saya juga mengharapkan supaya para pembaca terus berterusan untuk minat pada ilmu sejarah dan ketamadunan alam Melayu. Ini sangat penting. Sebab itulah Syekh Ahmad Al-Fatani sebut, saya ada tulis dalam buku saya Miftahul Melayu, antara kelemahan orang Melayu ini berbanding dengan bangsa lain, orang Melayu ni dia mengabaikan sejarah tempatan, sejarah bangsa dia. Dia tak macam orang Arab, orang Afrika, orang India, orang Parsi. Orang Parsi, orang India, orang Korea, orang Jepun, mereka sangat cakna, sangat mengambil peduli dengan sejarah bangsa mereka. Mereka mengangkat sejarah mereka. Tapi orang Melayu ni, Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri sebut pada abad ke-19, orang Melayu ni kelemahan dia mengabaikan sejarah bangsa dia, termasuk para ulama. Ini Syekh termasuk orang kata ilmuwan dan para ulama. Para ulama alam Melayu juga sendiri, mereka lebih tahu sejarah Timur Tengah. Mereka lebih tahu sejarah Kerajaan Abbasiyah. Mereka lebih tahu sejarah Kerajaan Turki Uthmaniyah berbanding dengan sejarah Kesultanan Aceh, sejarah Kesultanan Melayu Melaka, sejarah Kedah. Mungkin Ustaz sendiri pun boleh mengakuinya. Kalau ini Syekh Ahmad Al-Fatani yang sebut perkara itu. Dengan itu saya besar pengharapan saya supaya kita sama-samalah mengambil cakna, mengambil peduli tentang sejarah tempatan, sejarah kita punya bangsa, kita punya tanah air kita kena ambil peduli. Kalau kita tak ambil peduli, kita tak angkat, kita tak naikkan, siapa lagi? Takkan nak tunggu bangsa luar kan? Sudahlah sekarang ni bangsa luar yang lebih banyak menulis tentang sejarah alam Melayu ni, tanah air ni, berbanding dengan kita. Itulah saya punya pengharapan, itulah dia. Okey, baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz
Baiklah, tuan-tuan perempuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun sampai ke hujung rancangan kita pada malam ni, bicara buku Iqra' siri yang ke-7. Pihak penganjur iaitu pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja program kita pada malam ni, iaitu Legasi Fazrul Karnain yang menyediakan perkhidmatan reka grafik. Jadi tuan-tuan perempuan yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan reka grafik pada ketika ini, boleh hubungi Legasi Fazrul Karnain yang mana pejabatnya berada di nilai perdana. Baik tuan-tuan, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Hasanuddin Yusof kerana sudi meluangkan masa bersama masjid pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat di sepanjang diskusi dan bicara kita pada malam ni. Sekian saja daripada kami. Jangan lupa untuk sokong program-program masjid sepanjang PKP masih lagi berlangsung ini, dan sumbang sekiranya tuan-tuan mampu, perempuan mampu, sumbanglah di nombor akaun masjid yang tertera di bawah ini. Baik, sekadar itu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup masjid kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, salam. Jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah.